ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Jawatan Kuasa Pengurusan Baitus Salam, seterusnya mukminin dan mukminat, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersua kembali bagi kita meneruskan majlis pengajian kita secara bersemuka. Setelah sekian lama sebenarnya kita tidak mengadakan pengajian secara bersemuka seperti ini. Dan kita juga apabila melakukan pengajian bersemuka, ini bermakna pengajian dalam talian kita adalah secara silibus yang berbeza. Kerana semasa kita berkuliah secara dalam talian, saya diminta oleh saudara Abu Talhah untuk menyampaikan kuliah dengan tajuk yang umum. Jadi apabila pengajian secara bersemuka ini hadir kembali, maka saya meneruskan kembali pengajian mukhtasar Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kitab ini adalah ringkasan ke atas kitab Zadul Ma'ad oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Dan kita juga secara tidak langsung pada malam ini adalah mengadakan kuliah kita di tempat yang baharu. Dan alhamdulillah cantik tempatnya. Dan saya rasa lebih bercahaya berbanding di Baitus Salam yang lama dahulu. Dan cahaya dia bukan putih, dia cahaya dia orange sedikit. Jadi munawar insya-Allah. Jadi mudah-mudahan gambar kita pun akan lebih jelas, pengajian pun akan lebih berfokus untuk dilihat dan didengar insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Dan saya syukur melihat agak ramai yang hadir pada malam ini. Dan ini adalah ciri penuntut ilmu yang kita suka dan kita nak sebenarnya untuk melahir masyarakat penuntut ilmu seumpama ini. Setelah kita lama tidak bertemu dan berjumpa, maka alhamdulillah dengan kehadiran. Dan kita insya-Allah akan terus pergi kepada perbahasan kitab Mukhtasaru Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Sebenarnya hadirin dan hadirat, kita telah memasuki fasal yang ke-18 daripada kitab kita ini. Fasal yang ke-18 ni nak bicara berkenaan dengan faslun fi harasihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal pada menjelaskan tentang orang kata haras. Haras ni kalau al-haris adalah bodyguard, pengawal dan penjaga. Jadi haras disebut di sini haras. Ha, ra, sin. Haras adalah berkenaan dengan bodyguard Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pengawal dan para penjaga Nabi. Nabi ni ada dia punya yang sentiasa mengawal batang tubuh peribadi Nabi, khususnya saat Nabi terlibat mengepalai peperangan. Jadi akan adalah orang yang menjaga Nabi sebab dia orang besar, baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat orang-orang besar kita pada hari ini pun ada juga dia punya bodyguard. Bodyguard dah jadi sebagai suatu pekerjaan pun pada zaman sekarang, bahkan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada individu yang diamanah dan dipertanggungjawab untuk menjaga batang tubuh Nabi, menjaga pribadi dan jasad Nabi daripada serangan-serangan musuh yang tidak diingini. Lalu kata penulis kitab iaitu Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, faminhum
Sa'ad ibnu Mu'az radhiyallahu anhu. Antara sahabat yang merupakan guard atau pengawal dan penjaga kepada Nabi ni adalah Sa'ad ibnu Mu'az. Sa'ad ibnu Mu'az. Dan Sa'ad ni kita maklum tentang kisah dan peribadi beliau. Dan sekiranya saya tidak salah, dan sekiranya saya salah harap diperbetul kerana saya ingat ataupun saya menyebut berdasarkan ingatan. Sa'ad bin Mu'az adalah individu yang ketika beliau meninggal dunia, arash bergegar itu. Jadi ini adalah kisah yang kita biasa dengar. Masyhur kisah tersebut. Dan beliau juga adalah individu yang sepengetahuan saya, dia masuk Islam begitu singkat dan matinya sebagai syahid. Dia masuk Islam sekejap sahaja, tetapi matinya syahid. Dan beliau berperanan sebagai pengawal dan penjaga Nabi ni sallallahu alaihi wasallam pada hari peperangan Badar. Pada hari peperangan Badar. Harasahu yauma Badrin, kata al-Imam Ibn al-Qayyim. Mu'az atau Sa'ad ibnu Mu'az ni menjaga Nabi dan mengawal Nabi ketika peperangan Badar. Dan selain daripada itu, dalam kita nak mengenali Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam, antara yang menjaga Nabi juga, yang berperanan sebagai guard atau pengawal kepada Nabi adalah Muhammad ibnu Maslamah. Muhammad ibnu Maslamah. Dan Muhammad bin Maslamah ni dia menjaga Nabi pada hari peperangan Uhud. Pada hari peperangan Uhud. Dan begitu juga dengan seorang lagi yang berperanan dan bertanggungjawab sebagai penjaga Nabi, bodyguard yang mengawal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Az-Zubair bin al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Az-Zubair ibn al-Awwam. Dan kita maklum dan ma'ruf Az-Zubair ini adalah juga salah seorang sahabat yang dijamin syurga itu. Sahabat yang 10 yang mendapat jaminan syurga daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Az-Zubair ni adalah suami kepada siapa? Dia suami kepada Asma bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhuma. Kerana Asma dan Abu Bakar keduanya dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Az-Zubair ibn al-Awwam juga adalah ayah kepada Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair juga sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayah kepada Urwah ibn Zubair. Cuma Urwah tu tak bertemu dengan Nabi. Dan Urwah dia bukan sahabat Nabi. Tapi dia berada pada kategori, apa dia? Tabi'in. Tabi'in maknanya yang berjumpa dan bertemu dengan para sahabat, tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum Ubbad ibn Bishr, antara yang berperanan dan bertanggungjawab sebagai pengawal Nabi adalah Ubbad ibn Bishr. Dan beliaulah yang sentiasa menjaga dan mengawal batang tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke mana sahaja baginda pergi kebiasaannya. Tetapi kata Ibnul Qayyim, wa harasahu jama'atun akharuna ghaira haula. Dalam masa yang sama, bukanlah beberapa orang ini sahaja yang menjaga Nabi. Tak, ramai lagi sebenarnya yang menjadi pengawal Nabi ni. Sebab biasanya Nabi ni tak dikawal oleh satu orang. Biasanya banyak yang mengawal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak saya nak minta air mineral ni, air sejuk, air masak ke kalau ada? Sebab ni air sejuk, air tu pun boleh tu, air kuku ke apa dia tu? Bukan kuku di jari. Baik.
Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya sambung sedikit. Falamma nazala qawluhu ta'ala, apabila turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah menyebut di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-67, yang mana Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah yang memberikan ismah. Apa dia ismah? Pemeliharaan, penjagaan, pelindungan. Dan Allah sebut dalam Al-Maidah ayat yang ke-67, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah yang memelihara, menjaga, melindungi kamu daripada manusia dan orang ramai. Jadi bermula daripada turunnya ayat tersebut, kharaja 'alan nas, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar pergi bertemu dengan masyarakat orang ramai, fa akhbarahum biha, baginda mengkhabarkan tentang ayat tersebut, bahawasanya Allah memelihara aku dari kejahatan orang ramai. Kemudian setelah turunnya ayat tersebut, wasarafal haras, maka baginda pun membuang ataupun tidak menggunakan lagi khidmat para pengawal dan para penjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana setelah turunnya ayat tersebut itu adalah suatu isyarat yang mana Nabi ni Allah yang jaga. Maknanya dah tak ada dah bodyguards dari kalangan manusia, tetapi Allah yang menjaga, berdalilkan firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Sebab tu Nabi kita walau terlibat dalam banyak juga peperangan, tetapi baginda tidak mengalami kecederaan yang begitu parah, dan baginda tidak mati di medan perang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mati bukan di medan peperangan, atau bukan mati disebabkan kecederaan daripada peperangan. Sedangkan peperanganlah medan paling bahaya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi wafat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Sayyidah Aisyah, dan tidaklah dengan kesakitan-kesakitan yang begitu teruk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Selesai perbahasan berkenaan dengan harasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pengawal dan para penjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada fasal yang berikutnya, iaitu fasal yang ke-19, hadirin dan hadirat. Faslun fi man kana yadribul a'naqa baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Fasal berkenaan dengan individu-individu yang membunuh manusia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadribul a'naq ni, daraba ni dia pukul ataupun dia menghentam. Al-a'naq pula adalah kata banyak ataupun plural daripada kalimah, iaitu al-unuq. Contoh. Jadi itu adalah petanda leher ataupun tengkuk ni. Jadi maknanya kalau yadribul a'naq, dia adalah membunuh manusia lah. Tapi membunuh ni bukan saja-saja jumpa orang tepi pasar tu dia bunuh, tak. Membunuh di tempat, iaitu medan perang. Pembunuhan tu berlaku di medan perang, dan ia berlaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah individu yang disebut sebagai orang kata membunuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu membunuh musuh golongan kufar dan musyrikin Mekah yang terlibat sebagai individu yang memerangi tentera umat Islam yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah Sayyiduna Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan selain daripada Sayyiduna Ali Amirul Mukminin, adalah juga Az-Zubair ibn al-Awwam, sahabat Nabi kita Az-Zubair ibn al-Awwam. Dan juga seorang sahabat yang bernama Al-Miqdad ibn Amr. Al-Miqdad ibn Amr. Selain daripada itu juga adalah Muhammad ibn Maslamah, yang kita kata sebagai apa tadi kepada Nabi? Sebagai pengawal dan bodyguard kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga pernah memancung leher musuh di hadapan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu adalah Asim ibnu Sabit
dan juga Ad-Dhahhak bin Sufyan Al-Kilabi. Ad-Dhahhak bin Sufyan Al-Kilabi. Jadi inilah antara beberapa individu yang disifatkan sebagai pernah orang kata membunuh musuh-musuh Islam di medan peperangan dengan keberadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda melihat kepada peristiwa tersebut. Baginda melihat kepada peristiwa tersebut. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, selesai kepada fasal tersebut, kita pergi kepada faslun fi man kana ala nafaqatihi wa khatamihi wa na'lihi wa siwakihi wa man kana ya'zanu alaih. Wa man kana ya'zanu alaih. Yang mana disebutkan di sini, terjemahannya adalah fasal berkenaan dengan golongan yang ataupun individu-individu yang bertanggungjawab untuk menguruskan nafkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam erti kata belanja Nabi, dan juga individu yang bertanggungjawab menjaga cincin, menjaga cop Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga na'lihi, selipar Nabi ataupun sandal Nabi, wasiwakih, dan juga siwak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kita sebut sebagai kayu sugi itu, wa man kana ya'zanu alaih, dan mereka yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut individu-individu ini yang terlibat dengan kepribadian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, antaranya dikatakan kana Bilalun ala nafaqatih. Bilal bertanggungjawab menguruskan perbelanjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal di sini merujuk kepada Bilal ibnu Rabah. Bilal ibnu Rabah, iaitu salah seorang daripada muazzin, tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masyhur Bilal ini sehingga setiap masjid ada Bilal. Walaupun Bilal bukan suatu, Bilal tu nama, dia bukan suatu jawatan, tetapi orang kita letak Bilal sebagai jawatan. Tak salah pun, uruf masyarakat orang kita lebih selesa dengan Bilal berbanding sebutan muazzin. Tapi kalau biasa saya kuliah, dalam salutation, dalam ucapan aluan kita, biasa saya akan kata para imam dan muazzin, supaya nak ketengah dan biasakan kepada masyarakat kita ni bahawasanya muazzin tu adalah tukang azan. Kalau orang kita kata, ush, maknanya kenapa tak sebut tukang azan? Boleh je kalau kita nak melayukan, sebab orang kita kan asal sebut muazzin apa semua, dia kata ni Arabisasi ni. Dia kan marah Arabisasi sekarang ni. Jadi mungkin kita nak kena sebut muazzin dalam bahasa Inggeris pun tak tahu apa dia tak. Tetapi maknanya kita panggil je lah. Cuma saya sekadar nak sebut saja. Imam, ustaz pun semua dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita nak ikut sangat kepada perjuangan yang kita pun tak tahu apa dia, tak boleh nak Arabisasi lah apa. Kita bukan Arabisasi pun. Cuma kita guna istilah tu dan masyarakat dah biasa. Dan kita ni diajar supaya bercakap dengan orang ramai ni ikut kepahaman dia lah. Khatibun nas ala qadri uqulihim, berbicara dengan orang ramai ikut kadar akal mereka. Jadi tak ada salah. Maka saya kalau dalam tu biasa saya akan kata para imam dan para muazzin. Muazzin tu adalah jawatan. Tapi kalau orang kita para imam dan Bilal, itu kefahaman masyarakat faham. Tetapi mungkin dari sudut ketepatan lorah tu, Bilal ni nama orang, bukan nama jawatan atau tugas tukang azan tersebut. Tapi Allah angkat Bilal. Tak pelik lah. Allah angkat dia. Sehingga nama dia menjadi begitu hebat. Sebegitu, kalau orang dengar azan je, Bilal. Azan je, Bilal. Okey. Itulah. Mungkin sebab Bilal ni dia lebih special jemaah.
ataupun lebih masyhur. Sebab kita pun maklum sebenarnya, dan kita dah bahas berkenaan dengan fasal berkenaan dengan muazzin Nabi pada beberapa kuliah yang lepas, kalau tuan-tuan masih ingat. Kita kata muazzin Nabi ni ada 4 orang. Dia ada Abu Mahzurah, ada Sa'ad Al-Qaras, ada Abdullah ibnu Ummi Maktum, dan juga Bilal bin Rabah ini. Tapi sebenarnya daripada 4 tu pun yang kita kenal ada 2 je. Abu Mahzurah pun kita tak berapa kenal sangat. Sa'ad Al-Qaras pun kita tak berapa kenal. Sebab mereka berdua ni adalah tukang azan Nabi di luar Madinah. Tapi ketika Nabi di Madinah, tukang azan Nabi ada 2 sahaja, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum dan juga Bilal bin Rabah. Tapi sebab masyarakat kita ni mungkin lebih kenal Bilal ni sebab banyak kisah-kisah dia yang tersebar dalam kalangan masyarakat. Walaupun kita tak pasti riwayat tu sahih ataupun tidak, yang kadang ada orang kita azan, lepas tu dia kata ini cara azan Bilal, yang mana azan dia versi tak bersambung tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu contoh. Jadi orang kata ni azan Bilal. Lepas tu banyak kisah-kisah yang agak menyedihkan, sensitif, yang terkait dengan emosi kita ni bila dengar tentang kisah Bilal tersebut. Antaranya iaitu kisah selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal ni dia tak nak azan sebab bila dia sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia tak boleh nak habiskan bacaan dan lafaz tersebut kerana dia rasa sedih mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah beberapa riwayat. Cuma riwayat ni macam kita maklum, ia dikritik kesahihan dia kerana ia diriwayat dalam kitab-kitab sirah. Sebahagian ulama mengatakan ia tidak sahih. Cuma itulah. Tetapi bila dia diceritakan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, ada sesetengah penceramah kita, asatizah kita ni, dia pandai berceramah. Dan bila dia berceramah tu, kemudian adalah pula editing. Daripada, tak kisahlah daripada mana-mana, tapi ada edit, dia campur lagu ting ning ning ning, contoh. Tapi itu lagu apa dia? Itu lagu lain kot. Tak sedih pun lagu tu. Itu lagu macam takut pula kan. Tetapi katalah ada lagu yang maknanya ada latar belakang, background music contohlah, ataupun sounds. Jadi dia akan, orang kata, membangkit emosi. Betul masyarakat kita dengar cerita tentang Bilal dan seumpamanya. Maka Bilal ni dia jadi begitu masyhur dan sangat terkenal dalam kalangan masyarakat kita ini berbanding dengan yang lain. Sebab Ibnu Ummi Maktum pun dia tak ada apa cerita sangat tentang dia. Tapi banyaklah juga Ibnu Ummi Maktum ni, kalau kita nak ceritakan kalau kita nak cerita tentang Ibnu Ummi Maktum ni, setiap kali Nabi jumpa dia, Nabi akan ucap, Nabi kata marhaban biman atabanillahu fih. Selamat datang kepada individu yang mana Allah menegur aku disebabkan diri dia. Itu Nabi setiap kali jumpa je Ibnu Ummi Maktum ni, Nabi akan kata marhaban biman atabanillahu fih. Sebab ayat Quran yang menceritakan abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Abas ni Nabi bermasam muka. Wa tawalla, dan Nabi berpaling, beralih. An ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang lelaki yang buta. Siapa? Itu Ibnu Ummi Maktum. Dan peristiwa ni, Nabi tu bukanlah Nabi waktu tu tengah orang kata berehat. Tak ada. Nabi waktu tu tengah dakwah. Nabi tengah dakwah. Bila dakwah Nabi ni, Nabi fokus dan Nabi bersungguh. Nabi nak benar tarik kepada masyarakat yang baginda dakwah pada waktu itu, benar nak ajak dia dan mereka ini kepada Islam. Tiba-tiba waktu tu macam timing tak berapa kena. Tapi tak mustahil Ibn Mas'ud, Ibn Ummi Maktum ni, dia bukan nampak ada orang ke tak ada orang, mana dia tahu. Tapi ketika Nabi tengah tu, tiba dia tanya soalan pula. Bila dia tanya soalan dia ni macam agak mengganggu Nabi SAW. Dan Nabi diam, Nabi tak fokus kepada dia. Jadi Ibn Ummi Maktum ni pun, dia pun berbalik dan seolah dia macam terasa hati sedikit. Lalu Allah tegur perbuatan tersebut. Itulah antara sebab turun ayat abasa wa tawalla itu. Jadi Allah menegur perbuatan tu, tapi ini ada satu
ibrah, pengajaran kepada kita. Kalaulah perbuatan masam muka kepada orang buta pun Allah tegur, macam mana kita masam muka kepada orang yang celik? Dia tu tak nampak pun Ibnu Ummi Maktum. Kalau Nabi masam muka, cebek muka dengan dia bukan tahu pun. Tapi siapa tahu? Allah tahu. Dan Allah tahu, Allah tegur. Jadi maknanya kalaulah dengan orang yang buta pun kita tak boleh untuk mencebek, masam muka, apatah lagi dengan kadang kita ni dengan sesama kita. Tengok dia pun asal nampak muka je, macam tu. Dia berpaling muka. Berpaling dengan memek yang benci ataupun tak suka, maka perbuatan ni lagi sepatutnya ditegur. Fitnah pula. Dalam situasi sebegini, kita kata gini, sahabat kita, saudara Abu Talha, dalam situasi sebegitu, kita kena ingat orang lelaki dan orang perempuan juga, dia ada satu istilah fiqhur rajul fi af'ali. Fiqh seorang lelaki ni dapat dilihat berdasarkan perbuatan dia. Macam tu. Fiqh ni macam saya selalu sebutlah kefahaman beragama. Jadi macam mana kita nak detect si fulan ni faham agama ke tak faham agama berdasarkan perbuatan dia. Jadi balik kepada isu senyum tadi. Kadang ada masyarakat kita ni, tapi Abu Talha spesifik anak dara. Tapi saya katalah anda pun anak gadis ke, tapi saya spesifik dalam masyarakat kita ni, tak kisahlah siapa pun dia. Mungkin kadang kalau kita tak senyum kepada dia, dia akan kata kita sombong. Tapi yang tu kita tak bertanggungjawab kerana perbuatan dia yang sangka buruk pada kita. Tapi kalau kita senyum kepada dia, boleh jadi dia pula kata, dia ni nak mengorat saya ke? Contoh. Jadi boleh jadi timbul fitnah pula. Cuma kalau kita senyum dengan niat kita baik, ramah mesra, dia tak jadi isu kerana niat kita adalah untuk ramah mesra. Cuma kalau kita sebagai seorang lelaki, macam contoh, dah kata kita dah berkahwin untuk elak fitnah, tak ada masalah untuk kita tak senyum. Dia nak sangka buruk ke sangka baik tak, tapi kita ajak manusia supaya sentiasa husnuzan. Supaya dia, kalau kita, tapi kita tak semestinya kena senyum kalau nak menunjuk kita ni nak jaga hubungan. Sekadar ucap Assalamualaikum pun jaga hubungan juga. Dan dia tidak ada masalah untuk kita personally Assalamualaikum, apa khabar? Okey. Cuma kita tidaklah sampai kepada tahapan yang boleh membawa kepada maksiat dan fitnah dan seumpamanya. Itu fiqh kita lah, kefahaman beragama kita ini. InsyaAllah kita dapat menguruskannya dengan baik. InsyaAllah. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya sambung sedikit. Dan begitu juga yang memegang cok mohor Nabi SAW adalah Mu'ayqib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi. Mu'ayqib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi menjaga cok Nabi SAW. Sebab kalimah dan istilah khatam ini, dia boleh jadi dua. Ataupun saya minta maaf, dia kadang ada satu istilah tu cincin. Tetapi khatam ni, wallahu a'lam, saya rasa lebih kepada cop. Cop mohor tu. Cap ataupun cap mohor ataupun cop mohor itu. Yang baginda gunakan dalam urusan surat menyurat, urusan-urusan rasmi sebagai seorang pemerintah. Baginda ada cop. Jadi oleh kerana itu yang baginda gunakan. Tapi sebahagian juga mengatakan yang cop Nabi adalah cincin Nabi. Sebab kan cincin tu di atas tu yang ada sebahagian kita ni lihat ada Allah, Rasul, Muhammad. Betul tak? Ke Allah, Muhammad, Rasul. Macam tu lah lebih kurang. Jadi ukiran tu. Jadi begitu dia punya. Jadi sebab tu maksud saya adalah pada perkataan khatam ni tadi. Khatam ni diguna juga untuk cincin, tu maksud saya. Jadi dalam masa yang sama ia adalah cop, mohor yang digunakan dengan cara sebegitu yang ditunjukkan oleh Haji sebentar tadi. Jadi kita nampaknya itu sebahagian riwayat menyebut berkenaan dengan hal tersebut. Baik.
Jadi hadirin dan hadirat, ada yang bertanggungjawab mengurus. Maknanya mereka ni adalah individu-individu yang bertanggungjawab mengurus barang-barang atau keperluan Nabi. Itu dianya. Siapa dia yang bertanggungjawab? Sebab kadang biasanya orang-orang besar ni ataupun orang-orang yang macam kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia tak boleh nak uruskan semua benda bab kehidupan dunia ni sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang itu dan ini. Biasanya akan banyak orang-orang yang uruskan bagi pihak dia. Kalau tuan-tuan kata pemimpin negara, kalau kita ni tengok situasi Perdana Menteri contoh, Perdana Menteri dia masak ke tuan-tuan? Ke dia ada tukang masak? Kita tak tahulah pula dia masak ke tidak. Tapi kalau dia masak, macam mana dia nak uruskan urusan kerajaan, nak pergi jumpa dengan orang besar itu, orang besar ini? Dia sibuk. Dan begitu juga, adakah dia repair tayar dia kalau dia rosak? Bukan dia yang repair. Adakah dia yang pergi top up tas senggol kereta dia? Bukan. Bila pula dia ada masa nak pergi peratur kat kaunter nak top up? Takkan Perdana Menteri tugas dia gitu. Jadi dia ada individu-individu yang bertanggungjawab menguruskan urusan dia dan barang-barang dia ini. Jadi kadang dompet dia ke handphone dia pun kadang orang lain pegang. Maknanya esok pagi tu nah Datuk Seri akan ambil contoh. Kemudian yang menjaga dan menguruskan berkenaan dengan siwak dan selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Mas'ud menjaga siwak, menjaga, sebab siwak ni keperluan Nabi dan kita tahu yang Nabi ni sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah Nabi adalah bersiwak, bersugi. Sehingga ada riwayat yang menyebut laula asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salah. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak aku tak nak memberat dan membebankan umatku, kata Nabi, la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah. Aku akan perintahkan mereka ni untuk bersugi setiap kali nak mendirikan salat. Tapi Nabi tak arahkan. Sebab apa? Sebab Nabi takut benda tu jadi beban. Tapi Nabi buat. Itu sunnah. Jadi sebab tu kadang kita tengok sebahagian masyarakat kita di masjid, di surau, dia ada siwak dia. Jadi dia akan bersugi setiap kali nak salat atau bersiwak itu dengan kayu sugi tu. Tapi kalau kita ni di rumah lagi, kita dah orang kata gosok gigi. Dan gosok gigi pun dia sampai juga maqasid dia, betul tak? Untuk menghilangkan bau-bauan mulut. Menghilangkan bauan mulut supaya bila kita ni berjamaah, maka kita dituntut untuk bersih anggota tubuh, tak ada bau-bau yang kurang enak dan tidak menyenangkan. Dan semua benda ni fiqh sebegini adalah sama sahaja maqasidnya. Jadi kita bersihkan mulut. Sebab tu kadang-kadang hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, kalaulah ada bau-bauan ini, kalau kita datang ke masjid, hukum dia apa? Hukum dia makruh. Dia tidak sampai kepada haram, tapi dia makruh paling tingginya. Macam sabda Nabi SAW, man akala min hadhihi syajarah fala yaqribanna masajidana. Siapa yang makan daripada bawang putih, bawang merah ni, Nabi kata jangan dia dekat dengan masjid kami. Kan ada larangan, Nabi kata fala yaqribanna masajidana. Cuma ulama kata an-nahiyah lil karahah. Larangan ni untuk hukum makruh. Kalau dia datang juga, semayang dia sah tak? Kalau di masjid, sah semayang. Cuma perbuatan tu makruh. Tapi orang kita ni, dia kena faham. Kenapa Nabi kata benda ni dilarang? Kerana benda-benda ni akan menimbulkan bau. Dia kalau tak bau mulut pun, boleh jadi bau badan. Orang duk makan bawang ni, boleh jadi badan dia berbau. Boleh jadi. Ataupun sekurangnya mulut, contoh, berbau. Tapi dia kena faham. Bukanlah Nabi hanya mengkhususkan bawang sahaja. Tapi fokus tu adalah kepada bau yang tak enak. Dan bau yang tak enak ni bukan semata bawang. Bawang pun kalau kita ikut tak adalah bau sangat. Banyak sangat. Orang kita duk makan roti canai ada bawang tu. Jadi sedap juga dia makan. Tetapi kita kata, kalaulah yang semacam itu pun Nabi kata jangan dekat masjid kami, maka banyak lagi yang berbau yang lebih dahsyat, kita kata. Bukanlah makna kalau Nabi kata bawang tak boleh, derian boleh, dia kata. Oi, derian lagi lah.
Makan tu okey, tapi 4 belahak tu. Makan tu okey lagi, 4 belahak waktu nak semayang tu. Jadi oleh kerana itu, ni lebih makruh lagi lah. Dan tidak disukai. Maka fiqah kita kena faham gitu. Maknanya, kalau bukan setakat tu je, maknanya kalau badan kita, mulut kita ada bau dengan bau-bau lain, hilangkan dulu. Maknanya, kalau kata orang yang isap okok ke wal'ayazubillah, jadi dia kalau ada, dia tahu bau asap okok ni tak sedap, maknanya dia akan, orang kata tak selesa, bau dia tak ni. Jadi kena bersihkan dulu. Bukannya, aku nak isap okok lah, sebab apa? Malas pergi masjid. Sebab Nabi kata tak boleh pergi masjid. Bagi orang yang ni, jangan dekat. Janganlah salah faham gitu. Itu maknanya hadis tu nak bagi kepahaman tu, kepahaman kita mesti betul. Hadis sahih, kefahaman kita pun kena sahih juga. Sebab orang kita ni, dia dalil dia sahih, tapi kepahaman dia banyak tak betul. Dia kata macam baca surah Yasin ayat yang ketiga tu, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu adalah dari kalangan Rasul. Dia pun dakwa, saya lah Rasul tu. Dia kata. Dan Allah kata, wa ma arsalna, kami tidak utuskan Rasul, melainkan dari kalangan, setiap kaum tu ada Rasulnya. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasul, ataupun rasula. Kami utuskan pada setiap umat ada Rasul. Maka dia kata, saya adalah Rasul bagi umat Melayu. Dia kata contoh. Dalil tu betul lah ayat Quran. Ayat Quran ni suci, sahih. Tapi apa yang tak betulnya? Kepahaman dia tu tadi. Siapa pula yang dakwa dia Rasul Melayu? Tak betul. Jadi kita kena teliti dalam hal-hal macam ni. Bila Nabi kata bau-bauan itu, kita kena kembangkan lagi. Apa sahaja yang boleh menyebabkan gangguan. Sebab tu kalau tuan-tuan buka kepada kitab-kitab fiqh, contohlah fiqh manhaji, dia ada sebut antara keadaan yang sunat kepada kita ni untuk mandi. Salat-salat yang kita sunat mandi dulu. Antaranya salat Jumaat, antaranya salat hari raya, antaranya salat-salat yang melibatkan jemaah berkumpul ramai, istisqa dan seumpamanya. Begitu juga al-kusufain, gerhana matahari, gerhana bulan. Sebabnya salat-salat sebegini adalah salat yang melibatkan kehadiran ramai orang, ramai jemaah. Jadi kita dituntut untuk mengelakkan sebarang bau-bauan yang boleh menyebabkan ketidakselesaan kepada para jemaah, maka sunat mandi. Sama jugalah sunat bersiwak. Sama jugalah sunat berwangi-wangian contohnya. Dan sunat membersihkan badan daripada segala kotoran dan bauan yang kurang menyenangkan. Baik. Yang bertanggungjawab menjaganya adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kalau kita tengok zaman sekarang pun ada juga orang-orang yang menghormati dan memuliakan guru-guru mereka ni, kadang siapkan selipar tok guru tu. Tapi bukanlah dia nak menyarung tok guru tu, tak. Yang tu biasanya raja-raja Queen Elizabeth okeylah kot, sebab dia raja. Tapi kalau biasanya ustaz-ustaz kita ni, anak murid tu akan ambil selipar, letakkan di depan tu supaya dia mudah ambil selipar contoh. Jadi peranan-peranan mereka ni macam tu lah, jaga. Sebab tauqir, orang kata tauqir ni memuliakan individu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebahagian kita ni, mereka memang memandang tinggi ilmuan para ulama, sebab atas stand al-ulama'u warithatul anbiya. Para ulama ni adalah pewaris para nabi, maka mereka amat menghormati, memuliakan para ulama. Tetapi macam saya sebut, biarlah individu-individu yang kita tauqirkan, kita muliakan itu adalah individu yang benar-benar ulama. Individu yang benar-benar ulama. Kalau setakat macam biasa macam saya ni, tak ada apa dia sangat. Tapi yang benar-benar jelas keilmuan, kewarakan dari sudut ibadat dan seumpamanya, maka itu lebih diutamakan. Kemudian waman kana ya'zanu alaih. Waman kana ya'zan alaih ni hadirin dan hadirat. Kadang-kadang Nabi kita ni kan, baginda biasa beruzlah, bersendirian untuk fokus kepada ibadat, kerohanian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat Nabi. Jadi kalaulah Nabi uzlah, Nabi nak menyendiri ni, akan ada penjaga pintu yang mana bila ada orang nak jumpa Nabi, dia akan tanya dulu. Maknanya dia akan tanya dahulu untuk Nabi ni nak jumpa ke tak jumpa. Itu yang dia kata waman kana ya'zan alaih ni. Orang yang memberi keizinan
untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi selesai. Kemudian kita nak pergi kepada fasal yang ke-21. Oh, belum. Jadi yang memberi keizinan bagi pihak Nabi ni adalah untuk memberi kebenaran bertemu dengan Nabi, antaranya adalah Rabah al-Aswad dan juga Anasah, yang mana kedua-dua ni adalah maula Nabi. Dan kita pun telah bahaskan berkenaan dengan faslun fi mawalihi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya maula ni adalah individu-individu yang Nabi bebaskan daripada kehambaan. Nabi bebaskan dia daripada kehambaan, maka mereka adalah maula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rabah dan juga Anasah, mereka inilah yang memberi izin kalau ada orang nak berjumpa dengan Nabi ketika Nabi sedang bersendiri atau sedang beruzlah. Kadang-kadang sebulan lama Nabi uzlah. Ada riwayat yang menyebut Nabi suka uzlah, maknanya menyendirilah maksudnya. Dan fokus Nabi uzlah adalah tak lain tak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita ni ada masa kita dengan orang ramai, manusia, untuk jaga hubungan, ciri-ciri manusiawi kita. Tapi ada masa kita kena, orang kata, agak jauh sikit daripada manusia ni. Hadirin dan hadirat, percayalah kalau kita ni banyak bersama dengan manusia, kita akan mudah terpengaruh. Manusia ni dia ada macam pelbagai. Saya sendiri, jujur, pengalaman hidup saya selalu rasa benda macam ni. Dahulu kalau tuan-tuan masih ingat, pada tahun 2017, Malaysia waktu tu ada seorang ulama daripada Jordan, namanya Sheikh Ali Al-Halabi, rahimahullah. Beliau meninggal pada hujung tahun lepas disebabkan COVID, rahmatullah alaih. Jadi beliau datang ke Malaysia ni pada 2017, dan saya waktu tu banyak hadir pengajian beliau, antaranya di Masjid Al-Qurtubi ni di Segambut, buat daurah Sunan Abi Daud kalau saya tak silap. Jadi bila kita duduk di situ, yalah, saya masa kat Jordan pun alhamdulillah direzeki belajar dengan beliau juga. Jadi bila kita duduk dekat majlis ilmu dengan ulama ni, dia punya perasaan ni, hati ni, Allah, aku kena jadi ulama. Kita akan, bila kita duduk dengan majlis ilmu, seronok. Pergi jumpa, nak jadi rasa macam kena jadi ulama ni, kena jadi ahli ilmu sejati, semangat nak belajar. Sebab kita duduk dalam majlis ilmu. Bila dengar Syekh Ali rahimahullah dia syarah, sangat orang kata enak, lazat. Suka saya dengar ceramahnya, sebab Syekh Ali ni dia bercakap fully dalam bahasa yang baku, fusha. Dia cakap Arab baku, dan saya sehabis mungkin jadikan pengajian saya semua bahasa baku. Kalau tuan-tuan perasan lah. Tetapi maknanya saya akan cuba juga. Sebab Melayu pun ada kebakuan dia juga. Tapi kebakuan tu tak ada dalam kamus dewan. Jangan cari. Jadi saya tambah je lah dia punya imbuhan tu. Cuma Melayu ni ada baku dia juga. Bahasa baku dia. Jadi itu satu. Tapi tak berapa lama selepas daripada itu, jumpa pula dengan orang duk cerita pasal saham, duk cerita pasal cara kita nak melabur lah, invest itulah, inilah. Jadi kata aku kena jadi orang kaya pula. Dah berubah pula. Tapi salahkah jadi orang kaya? Tak salah. Cuma saya nak gambar al-qalbu yataqallab. Ma summiyal qalbu qalban illa litaqallubih. Jantung hati kita ni berbolak balik. Dan tidak dinamakan qalbu tu sebagai qalbu, melainkan sifat dia yang taqallub, yang berbolak balik. Manusia ni cepat berubah. Jadi sebab tu kita ni, antara kata Aisyah radhiyallahu anha, zikir doa yang banyak Nabi baca apa dia? Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan jantung hati ni, kau tetapkan hatiku ni atas agama Allah. Tak ada masalah kalau kita nak pergi menuntut ilmu, kalau nak mencari dunia, tapi biar hati kita ni sabat, tetap atas agama Allah. Nak jadi orang kaya, nak bantu agama. Nak jadi usahawan, orang meniaga, nak bantu agama. Nak jadi sekian-sekian guru pun, ulama, nak jaga agama. Nak jadi ahli politik ke, nak mendapat kuasa pemerintahan dan pentadbiran, nak jaga agama. Itu niat kita insya-Allah supaya tetap
atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan Allah golongkan kita hendaknya dalam kalangan orang yang ditetapkan dalam agama Allah. Baik. Jadi itulah gambaran saya, dan Nabi kita ni ada masanya begitulah. Jadi kita pun sama juga. Cuma bukanlah maknanya kita uzlah tu sampai mati tak. Kita ada masa kita. Maknanya ada hari kita bergaul dengan manusia, berkawan, bersahabat, berukhuwah, dakwah, islah, itu. Tapi ada masa kita fokus kepada diri kita juga. Dia kena balance. Orang kata hablum minan nas wa hablum minallah. Ada hubungan kita dengan manusia, ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan kita satu je. Maknanya bergaul dengan manusia tapi hubungan dengan Allah kita macam terabai. Tak ada pun kita masa untuk bersendiri, berdua dengan Tuhan. Tak ada dah lah, tak tahajud. Jadi kita tak ada peruntukkan masa tu. Dan ada pula orang boleh jadi dia hanya fokus dengan Tuhan sahaja, tapi dia tak nak bergaul dengan manusia. Jadi sebab itu ada berlaku kisah dan peristiwa antara Imam Malik Ibnu Anas dengan seorang tokoh ulama namanya Abdullah Al-Umari. Abdullah Al-Umari ni dia nisbah kepada Al-Umari ni agak kenapa? Rupanya kerana dia adalah keturunan siapa? Umar bin Al-Khattab. Dia adalah cicit kepada Umar bin Al-Khattab. Jadi Imam Malik kita kenal. Siapa dia Imam Malik? Imam Malik ni imam besar di Madinah. Dan beliau adalah pengasas kepada mazhab Al-Imam Malik atau mazhab Maliki itu. Dan beliau juga adalah guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita kenal siapa dia, tokoh besar ulama hadis dan faqih Imam Malik Ibnu Anas radhiyallahu anhu. Tapi Imam Malik ni kerja dia mengajar. Ialah orang ulama, kerja mengajar Masjid Nabi. Mengajar kitab Muwatta. Dapatlah dia hantar surat satu hari. Abdullah Umari ni dia hantar surat kepada Imam Malik. Ditegur Imam Malik, dia kata, Imam Malik, jadi-jadilah tu kamu dengan manusia dan orang ramai ni. Mari kita menyendiri dalam gua, dia kata waktu tu, menyendiri dalam gua, beribadah kepada Allah, dia kata gitu. Dan Abdullah Umari ni macam tu, dia punya sifat dia, duduk bersendirian, ibadah, salat, berdua, macam tu. Fokus dia hanya itu je. Tapi perbuatan Abdullah Al-Umari tu tak dipersetujui oleh Imam Malik. Imam Malik buat surat balas semula. Imam Malik kata, innallaha qassamal a'mala kama qassamal arzaq. Allah ni dia bahagi-bahagikan amalan ni sama seperti dia bahagikan rezeki. Kita tahu rezeki manusia ni Allah agih dan bahagikan tak sama. Betul tak? Ada manusia dia dapat lebih dalam rezeki dia, ada manusia yang kurang sedikit. Sebab tu ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang yang terlampau kaya. Ada yang T20, ada yang B40, ada yang M40. Itu zaman sekarang punya ni lah. Jadi maknanya manusia ni ada tahapan rezeki dia yang berbeza. Dan Allah bahagikan amalan sama macam tu. Maknanya manusia ni dalam bab beramal, ada part yang dia lebih, ada part dia kurang. Dan dia dapat tak sama antara satu sama lain. Percayalah, kita dengan adik-beradik kita, cuba detect. Kadang-kadang kita tengok adik kita punya kelebihan. Kat mana dia lebih pada kita? Rupanya contoh dia rajin baca Quran. Kita ni lemah sikit. Tapi bab kita pula, kita rajin puasa sunat. Tengok orang lain pula, dia lebih kat kita dari sudut dia rajin sedekah. Kita pula lemah dalam sedekah. Contoh. Tapi benda-benda ni adalah maknanya, Imam Malik dia kata apa? Ada orang yang dimudahkan oleh Allah dalam jihad tapi dia lemah dalam bab puasa sunat contoh. Jadi awak ni Allah mudahkan untuk ibadat, fokus, menyendiri, suluk, uzlah. Dan aku pula, kata Imam Malik, Allah mudahkan untuk aku mengajar, fokus kepada dakwah, ilmu, macam tu. Jadi wajib ke atas kita ni untuk mensyukuri apa yang telah Allah permudahkan ke atas kita, dan apa yang telah Allah bahagikan kepada diri kita. Dan tidak aku rasa apa yang awak buat lebih baik daripada apa yang aku buat. Maknanya kita sama je. Tetapi macam kita sebut, kita kena seimbang, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Okey, dan yang terakhir, fasal kita yang terakhir adalah faslun fi syu'ara'ihi wa khutabaihi. Fasal pada bab
syuara, para penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khutabaihi, dan para pemidato daripada khutbah, perbuatan khutbah, dan pelakunya adalah khatib dan khutaba, dia punya plural, kata jamak dan kata banyak. Dan penyair-penyair pada zaman Nabi, peranan mereka bukan sama macam penyair dalam surah Syuara tu. Yang tu penyair-penyair yang kadang-kadang menyeleweng daripada agama. Tapi penyair pada zaman Nabi, peranan mereka itu, tanggungjawab mereka adalah untuk dengan syair mempertahankan agama. Dengan syair tu mereka mempertahankan agama. Lalu kata Nabi, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, kana syu'ara'uhu alladhina yazubbuna 'anil Islam. Para penyair Nabi yang yazubbun, daripada kalimah az-zabbu. Dia bukan zai panjang tu, zal yang pendek, azal. Jadi yazubbunin maksud dia adalah yang mempertahankan Islam. Menggunakan apa dia pertahan Islam? Dia guna syair dia. Jadi maknanya kita ni, apa sahaja kita punya kapasiti, apa sahaja kita punya posisi, pastikan guna untuk Islam. Ada orang dia mahir IT, sesahabat kita Syahir, pakar contoh dalam bab-bab pengurusan ini dan seumpama. Jadi gunakan kepakaran ni untuk agama, sebarkan. Ada orang dia mahir edit video. Saya tengok kadang hebat orang edit video. Saya tak nak sebut nama ustaz tu, tapi video dia lawak. Jadi kadang-kadang sebab orang duk edit. Bila orang edit ni, jadi kita seronok juga. Ada yang fuyo. Jadi saya kata macam mana dia boleh buat jadi video ada fuyo. Jadi kita tengok, oh lawak. Jadi rupanya ada pakar edit. Tapi kadang orang tu edit nak jatuhkan orang tu je. Tapi kita janganlah edit nak menjatuh manusia ni. Kita edit ni untuk orang kata dakwah, tambah selingan-selingan sikit. Jadi biar video tu jadi menarik. Bila video menarik, ramai orang tengok. Betul, orang kenal ustaz ni. Bila orang kenal ustaz ni, orang mula check latar belakang dia. Orang kaji-kaji, oh bagus ustaz ni. Bila tengok bagus, ilmu dia ni, orang pun ramai tengok. Tak pasal-pasal jadi da'i sejuta umat. Contoh. Sebab apa? Dia jadi da'i sejuta umat sebab boleh jadi video-video dia menarik dan disebar oleh siapa dia? Pakar-pakar di sebalik IT, di sebalik tabir ni. Pakar-pakar IT di sebalik tabir. Dan orang tu niat dia apa? Niat dia adalah untuk dakwah. Niat dia untuk agama Allah. Untuk sebar luaskan Islam. Boleh jadi dia mungkin dia kata, saya ni tak apa ada ilmu sangat, tapi dakwah, usaha-usaha dia. Allah nilai dan Allah tak akan pernah abai dan alpakan akan jasa-jasa ni. Saya selalu duk fikir, banyak benda dalam urusan-urusan dakwah Islam ni adalah kerana ramai orang yang main peranan dia. Dan dia main peranan atas posisi masing-masing. Yang kawan ni buat itu, yang kawan ni buat ini, yang kawan ni buat ni, akhirnya berjaya. Macam kalau dulu-dulu punya majlis kenduri. Sekarang majlis kenduri catering je. Bagi duit, mudah selesai masalah. Kita tak payah pening-pening. Tapi kalau zaman dahulu, sekarang pun masih ada di kampung-kampung dan seumpama. Mereka ni, orang kata gotong royong. Buat majlis kenduri kahwin. Tapi tengok gotong royong. Yang kawan ni peranan ni, kawan ni peranan ni, kawan ni peranan ni. Akhir sekali, orang balik daripada majlis, semua puji. Makanan sedap, kata. Tapi yang kadang-kadang kita bagi upah, tak nak pun tukang masak. Ada saja seronok-seronok je kampung-kampung, macam jiran-jiran, saudara, kawan. Tapi zaman sekarang di Kuala Lumpur, tuan-tuan, biasa hadir kenduri kahwin di Kuala Lumpur yang catering-catering ni. Allah, kita kata masakan pun. Kalau nak kata masakan tak sedap kan, hadis tak bagi pula kan. Tapi cuba tuan-tuan boleh gambarkan macam mana masakan orang. Dia dapat banyak, kadang 10,000, 15,000 orang bagi untuk masak kepada majlis-majlis. Tapi sebab kita tak ada semangat ni. Setiap orang main peranan ni. Itu maksud saya sebenarnya. Dan ada riwayat yang menyebut, antum ala saghratin min sugharil Islam fala yu'tayanna ahadun min kibalik. Maknanya kamu ni adalah salah satu benteng daripada benteng-benteng Islam, dan jangan biar musuh datang daripada arah kita. Maknanya setiap orang ada peranan nak pertahan, nak defend agama ini, maka jangan biarkan musuh datang daripada arah kita. Nanti musuh tengok pada peribadi kita ni ada lompong, kita boleh masuk.
Jadi jangan jadi orang yang menyebabkan musuh datang daripada arah kita. Maknanya rosaknya akhlak sebab kita, rosaknya akidah sebab kita, rosaknya agama sebab kita. Jangan. Biar kita ni, orang kata, mempertahankan agama kita ini. Samalah para penyair ni, mereka ada bakat. Bakatnya bersair. Bukan dakwah pun. Tapi bakat mereka penyair, tapi mereka gunakan syair. Jadi macam kalau ada dari kalangan kita ni pakar. Dia pakar dalam pantun contoh. Boleh buat pantun-pantun yang defend Islam contoh. Tapi ada ke? Kita mungkin tak dengar lagi. Jarang kita jumpa pantun-pantun Islamik ni. Tapi kita dalam pantun tu, kita tengok, sedap juga pantun dia ni. Tapi pantun-pantun dia semuanya pertahankan Islam. Macam sekarang kita duk tengok yang siapa dia tu, Dewan Bahasa ke Perpustakaan Negara ke yang duk buat share pantun lah kadang-kadang. Tapi dia buat pantun kadang-kadang, bila Liverpool kalah, dia adalah buat ayat-ayat dia, ibarat pulang ke lumpur lah, apalah contoh-contoh. Jadi orang yang peminat Liverpool yang tu, dia sukalah benda tu. Tapi takkan dia kalah boleh suka. Tapi maknanya, asal ada peristiwa-peristiwa yang penting, kalau MU kalah ke, dia post pasal esok tu, kawan ni masuk gua. Jadi ada ayat-ayat dia kan. Jadi benda-benda ni menarik minat. Tapi kita tak guna untuk contoh dakwah ke, untuk agama ke, untuk manhaj ke. Patut kita boleh buat kalau kita pakar lah. Saya pun tak pandai berpantun. Tapi kalau orang yang ada pakar dalam pantun dan dia ikut kepada dakwah sunnah kita ini, kepada manhaj kita ini, patut dia boleh usahakan. Maknanya setiap lapangan tu ada dia punya usaha-usaha dia. Yang saya nak cerita tu sebab kadang bila saya hadir ke kuliah, ialah macam ni. Orang ni dia jaga mic, orang ni jaga siar raya, orang ni jaga, dia turun tunggu kat bawah contoh. Maknanya setiap orang ada peranan dia. Maknanya kawan ni tugas dia adalah untuk ambil ustaz, kawan ni adalah untuk parking ustaz, kawan ni adalah untuk air ustaz contoh. Jadi setiap orang tu ada dia punya peranan. So saya kata ini semuanya saham-saham pahala ni. Dia ada saham dalam pahala insya-Allah. Dan antara mereka para penyair tu adalah Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu. Dan Ka'ab ni memang orang yang pakar dalam bab-bab syair ni. Syair ni boleh kata bahasa Arab lah. Maknanya kelunakan dan kesantunan bahasa. Kalau kita dengar orang-orang yang pakar dalam bahasa ni, kita tengok cakap si A. Samad Said tak sama dengan cakap kita. Cakap dia lain sikit. Kalau tengok cara dia bercakap lah. Tapi lama dah tak dengar dia. Dulu selalu je sembahyang Masjid Negara. Sekarang dah huzur jemaah. Jadi tak ada dah. Jadi kita tengok cara dia bercakap lain. Kalau orang meninggal ke apa, dia kita innalillah, takziah apa semua. Tiba-tiba kalau geng-geng bahasa ni, kalau orang meninggal, belasungkawa dia kata. Apa dia pula belasungkawa? Contoh lain bahasa dia. Jadi sebab tu kita katakan hebat orang bahasa. Tetapi maknanya saya kata orang yang bahasa ni dia cakap dia lunak, sedap. Okey. Dan baru ni saya mengikuti pemergian almarhum Profesor Siddiq Fazlil kalau saya tak silap. Kalau saya tak silap lah, Profesor Datuk Dr. Siddiq Fazlil. Saya dengar ceramah dia selepas daripada tu di YouTube, tengok bahasa sedap. Maknanya orang yang walaupun dia ulama, walaupun ilmuwan, academician, tapi bahasa dia tu bahasa yang indah dan dia guna bahasa yang sedap nak menarik audien mendengar dakwah dia, mendengar ilmu. Kita pun kena praktikkan dengan cara macam tu juga. Sebab tu macam saya pernah cerita di sini dahulu, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Kan Ka'ab bin Malik ni ada peristiwa taubat. Ka'ab bin Malik yang panjang riwayat tu dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Riyadus Salihin ada disebutkan. Dalam tu kan Ka'ab ni dia tak dapat hadir peperangan peperangan Tabuk. Dan bila dia tak dapat hadir tu atas beberapa faktor, dia kata kerana cuaca panas waktu itu, dan cuaca panas ni musim buah dia ada, kebun, itu. Dan satu lagi Tabuk ni begitu jauh, tempatnya begitu jauh, dan satu lagi tentera umat Islam ni dah ramai sangat. Jadi kalau tentera umat Islam dah ramai waktu tu, kalau dia tak pergi tak apalah kot. Betul tak? Macam kita lah, kalau kita pergi masjid, imam tu bagi tahu, lepas ni kita ada sembahyang jenazah. Lepas tu kita tengok lah, dah 3-4 saw dah, kita balik lah. Kata. Tapi maknanya kita kadang-kadang kalau tengok orang lain ramai dah buat, kita tak payah buat lah. Tengok ramai ada orang sedekah kat tabung, malah contoh.
Tapi itu antara manusia, biasalah. Tapi akhirnya, sampai sahaja di Tabuk, Nabi SAW tanya, apa dibuatnya dak Ka'ab ni? Tapi tak adalah Nabi cakap begitu. Tapi maknanya apa Ka'ab buat? Apa yang Ka'ab buat? Kemudian ada seorang lelaki tu, agak nakal sikit lah. Dia kata, habasahu burdah. Dia Ka'ab ni, dia tengah dikurung oleh baju tebal dia tu. Contoh. Maknanya baju mahal dia. Kemudian ada seorang sahabat. Dia pertahankan Ka'ab. Dia kata, bi'sa ma qult. Teruk apa yang kamu cakap tu. Dia kata, ma'alimna bihi illa khaira. Kami tak tahu tentang Ka'ab ni melainkan baik-baik je. Itu sahabat yang sejati lah. Orang dia pertahankan bila orang fitnah. Kawan dia tu cakap buruk pada kawan dia, dia pertahankan. Kemudian bila sampai je ke Madinah, Nabi SAW tanya masing-masing kenapa sebab tak hadir perang. Akhirnya Ka'ab ni dia kata, wahai Rasulullah, aku ni kalau nak bercakap dengan kamu, aku boleh cakap sampai kamu percaya apa yang aku cakap, macam tu. Maknanya kalau dia tipu pun dia boleh belik-belik tu, maknanya ayat dia pandai cakap lah. Maknanya dia pandai susun atau bahasa, dia syair, penyair. Dia kata, li'anni qad u'titu jadala, aku ni telah dikurniakan kehebatan berpidato, dia kata. Bercakap, ada debate. Tapi dia kata, aku takut nanti kalau aku tipu kamu, nanti esok Allah bagi tahu kepada kamu dan kamu tahu kamu marah pula aku lagi. Dia tak nak jadi sampai tahap begitu. Dan akhirnya dia jujur. Dan bila dia jujur, Allah terima taubat dia setelah berapa puluh hari? 50 hari tu berlalu. Allah terima taubat. Lalu dia tanya kepada Nabi SAW, aminallah amin indik. Taubat ni daripada Allah ke daripada kamu, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW kata, bal min indillah. Bahkan taubat ni datang Allah yang bagi. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, innama anjani Allahu bis-sidq. Wahai Rasulullah, Allah selamatkan aku sebab aku ni bercakap jujur. Walaupun dia pandai bercakap, berpidato, bersyair, dia Ka'ab bin Malik, penyair Nabi. Tapi dia kata, innama anjani Allahu bis-sidq. Allah selamatkan aku dengan kejujuran aku. Wa inna min taubati alla uhaddisa illa sidqa ma baqait. Dan antara bahagian daripada taubatku pada Allah, aku takkan bercakap melainkan betul-betul sahaja. Maknanya aku hanya akan bercakap jujur selama aku hidup. Berat benda ni. Berat nak buat. Bercakap betul. Tak menipu lah maksud dia. Maknanya seolah antara taubatku, aku takkan menipu sampai aku mati. Itu bahasa mudah dia. Nak bercakap jujur. Sebab Allah selamatkan dia dengan kejujuran. Jadi kita pun dengan Ka'ab ni, kita kena pandai bercakap. Orang kata faedah dia, Ka'ab ni mengajar kita untuk jadi orang yang jujur. Walaupun kita ni pandai bercakap ke, hebat berpidato ke, hebat berhujah ke, atau dalam bahasa kita ni, hebat berputar belik lidah. Ada orang dia putar belik lidah dia, kita tengok percaya. Sebab tu peguam-peguam ni kena pandai putar belik. Tetapi biarlah putar belik yang memasukkan dia dalam syurga Allah. Walaupun dia dapat 30,000 ke, tapi biar dia masuk syurga. Janganlah dia nak berada di pihak yang salah semata nak mendapat duit. Selain daripada itu, saya ringkaskan, adalah Abdullah bin Rawahah, sahabat, dan Hassan bin Sabit. Ni masyhur dalam penyair Nabi, Hassan bin Sabit. Wa kana ashadduhum 'alal kuffar, Hassan ibnu Sabit. Yang paling tegas ke atas orang kafir dengan syair dia adalah untuk mendakwah mempertahan Islam ini adalah Hassan bin Sabit wa Ka'ab bin Malik. Dan Ka'ab bin Malik dia kata, yu'ayyiruhum bil kufri wasyirik. Menghina mereka ini dengan kekufuran dan kesyirikan. Dan khatib Nabi pula, iaitu pemidato Nabi, penghujah Nabi adalah Sabit ibn Qais bin Syammas. Sabit ibn Qais bin Syammas. Dan Sabit bin Qais ni adalah antara salah satu individu yang mana dijamin syurga juga oleh Nabi SAW. Kisah beliau ada dalam surah Al-Hujurat, yang mana Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu angkat suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi. Jadi Sabit bin Qais bin Syammas ni adalah seorang lelaki yang suara dia ni tinggi. Suara dia tinggi ni maksudnya suara dia keras, kasar. Ataupun suara dia jenis tinggi lah, mudah faham kot no? Jadi suara dia macam tu. Jadi kalau dia jenis cakap ni, daripada jauh orang dengar.
Contoh. Ada orang kita ni jenis suara dia kecil je, orang lelaki pun. Slow je suara dia. Orang kata warak benar. Tapi dia bukan warak, memang suara dia gitu. Suara dia perlahan. Dia tak boleh nak tinggikan sangat. Tapi kalau ada suara, orang kata dia ni nak bergaduh dengan aku ke apa. Suara dia tinggi. Padahal dia memang suara dia natural. Maknanya suara dia memang sejak daripada dia balik lah. Takkan daripada lahir pula kan. Kalau daripada lahir suara pun kecil lagi. Tapi daripada dia balik, suara dia pun dah jadi tinggi, suara keras. Jadi Sabit bin Qais tu itulah individu dia. Jadi dia pun takut lah. Quran tak bagi. Quran kata jangan kamu angkat suara kamu lebih tinggi pada suara Nabi. Dah suara dia lagi tinggi. Nak buat macam mana? Dan dia punya balasan apa? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dia akan menyebabkan pahala amalan kamu terhapus. Pahala amalan kamu terhapus dalam keadaan kamu tak sedar. Macam mana suara tinggi melebihi suara Nabi menyebabkan amalan terhapus? Bila ada larangan, benda tu jadi maksiat. Bila maksiat ni akan memadamkan kebaikan. Secara mudahnya begitulah. Sebagaimana kebaikan memadamkan kejahatan, innal hasanati yuzhibnas sayyiat, macam itulah maksiat yang kita buat boleh memadamkan kebaikan-kebaikan. Kalau tak percaya, cuba tuan-tuan maki orang sekali. Tapi janganlah maki. Tapi kalau kita maki orang, percaya tak? Kebaikan kita ni terhadap dia seolah-olah terhapus. Bila sekali kita buat jahat pada dia, apa yang kita belanja dia makan, apa yang kita tolong dia, apa yang kita bantu dia waktu dia susah, tapi tiba-tiba kita buat jahat sekali je pada dia. Itulah seakan-akan isyarat kejahatan memadamkan kebaikan. Seolah-olah gitulah. Tetapi itulah yang antaranya bila dia buat maksiat, amalan dia terhapus. Jadi Sabit bin Qais ni duduk dalam rumah dia menangis apa semua. Dia kata, aku takut amalan aku terhapus dalam keadaan dia tak sedar. Nabi tanya, mana Sabit ni? Lama tak nampak. Kemudian orang pun bagi tahu, orang kata Sabit. Kemudian Nabi panggil Sabit, Nabi bertemu dengan dia. Nabi kata, ya Sabit, ama tarda an an ta'isha sa'idan wa tuqtal syahidan wa tadkhulul jannah. Wahai Sabit, tak redakah kamu untuk kamu ni hidup bahagia, kamu mati syahid dan kamu masuk syurga? Maknanya Nabi sebut, kamu tak reda ke kalau kamu ni hidup bahagia, mati syahid dan kamu masuk syurga? Jadi itu adalah dalil yang menunjukkan Sabit adalah salah seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga walaupun tak termasuk dalam 10 yang masyhur itu. Jadi banyak lagi sebenarnya sahabat yang dijamin syurga. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jam pun dah pukul 10.38. Jadi saya rasa cukup sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Saya minta maaf jika ambil masa lebih daripada 8 minit daripada masa yang dijadualkan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.